Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati Fungsi Surau Barisan Jawatan Kuasanya, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya sekali lagi kita dapat berhimpun pada waktu pagi yang mulia ini. Begitu pantas masa tuan-tuan, kita sudah berada di bulan Rejab menuju ke Syaban, dan selepas daripada itu kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Lepas Ramadan kita akan raya Surabaya, sibuk acara haji, begitulah seterusnya. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Masa hari-hari yang kami putarkan di kalangan manusia, cepat pantas masa berlalu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk yang saya nak bincang pada hari ini ialah demi masa. Saya suka nak bincang tajuk seperti ini bukan kerana apa, kerana antara perkara yang kita terlepas pandang ialah jaga masa. Mungkin kita berkeuntungan sepihak, tetapi kita berkerugian pihak yang banyak. Ada orang tu laba dalam bab dunia, tetapi bankrupt dalam bab akhirat. Ada orang tu untung sekadar sedikit, tetapi ruginya banyak. Percaturan seperti inilah yang menyebabkan manusia dalam keadaan tak tahu apa yang nak dibuat. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bila sebut macam ini, kita akan faham manusia sepatutnya mengambil masa yang ada dalam apa situasi sekalipun. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtadim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Maknanya sebelum datang 5 perkara itu kita rebut dulu. Walaupun begitu, kata orang cerdik pandai, selepas berlaku 5 perkara pun rebut juga. Jangan maknanya kita berhenti daripada rebut. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya syababaka qabla haramika. Masa sihatmu sebelum masa mudamu sebelum datang tua. Masa muda. Suruh rebut masa muda kita ni. Supaya apa? Supaya masa muda kita taklah sia-sia sahaja. Orang muda ni tuan-tuan, dia buat apa pun dia laju, dia buat apa pun dia tangkas. Tapi kalau orang tua, dia dalam keadaan slow, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tak bermaya. Ni sifat orang tua. Saya baru balik daripada Johor, aku menarik seorang sahabat. Dia pakat dengan kawan-kawan dia. Dia tubuh satu madrasah khairiyah. Madrasah tu dia buat aktiviti untuk orang tua. Orang tua sebulan masuk ataupun 14 hari masuk, kemudian ada tempat tinggal, kemudian boleh baca, boleh belajar. Walaupun asas-asasnya, tapi memang sekurang-kurangnya ada usaha. Cuma kederak orang tua tak sama dengan orang muda. Cara tua, cara macam ni. Baik. Waktu muda kita sebelum datang
Nak tahu hebat tak hebat kita, kita pergi ke Mekah, umur kita 20 tahun. Kita boleh bersaing tu selangka gaya bebas. Tetapi selepas daripada 30 tahun, kita pergi pula sekali lagi ke Mekah. Kita bawa anak kita 14 tahun, kita 50 tahun. Pada masa itu, masa saing, kita baru 2 pusingan, dia 5 pusingan. Babai apa? Biasa tuan-tuan. Pada masa itulah belakang sakit, letih, seluruh, baru kita tahu. Dulu saya gagal, sekarang gagal. Itulah beza orang muda dengan orang muda. Sebab itu Nabi suruh ambil keluar masa muda. Dengan sebab masa muda ni lah kita boleh buat banyak perkara sebelum kita tua. Wasihhataka qabla saqamika. Ambil masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Bila sakit ni tuan-tuan, dia ada satu ekstra daripada sakit. Ekstra package dengan sakit ni ada satu bab. Apa dia? Malam, letih, lemah, lesu, tak bermain. Kita menghadkan diri kita, pergerakan kita. Bahkan kalau kita nak gagal-gagal pun keluarga kita marah. Keluarga kita kata, apa yang kau sungguh sangat? Dah tahu sakit, duduk diam saja. Yelah, dia kata, dah tahu sakit, jangan pergi masjid. Bila sakit tak pergi masjid, kita pergi hospital. Orang sakit pergi hospital. Ni beza. Masa sakit, masa sihatmu sebelum datang sakit. Masa sakit yang mana tuan-tuan? Susah nak buat. Banyak benda kita terbengkalai. Nanti kita kisah macam mana orang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum fakirmu. Kaya ni macam-macam. Mana kaya tu bukan jutawan, mana kaya tu bukanlah hartawan. Mana kaya tu orang tu boleh hidup, kaya dah tu. Mana kaya tu orang tu senang dalam kehidupan dia, tu kaya dah tu. Jadi bila datang kaya, pada masa itu keperluan harta banyak. Kat mana kita nak letak? Tapi bila datang fakir, harta menghabisi, bahkan kadang-kadang defisit, kita tak tahu kat mana kita nak. Ni balik, ni balik. Nak dapat, nak ambil duit, tak tahu. Jadi waktu kaya kita guna. Ada dalam sejarah cerita pelik zaman Nabi ceritakan kisah. Dihikayatkan oleh seorang. Dia kata satu hari dia pergi ke padang, ke sahara ataupun ke tanah lapang. Tiba-tiba dia dengar satu suara dari langit. Suara ni kata, ni hujan ni, awak ni nak bawa, nak liwat ke mana? Suara ni kata, satu lagi kata, kita bawa kepada nama si Fulan bin si Fulan. Kita turun hujan tadi. Kawan ni bila tengok awak ni ikut awak, sebab tak jauh sangat, ikut je sampai dekat satu mata air. Awak ni jatuh dengan hujan. Hujan tu masuk dalam satu mata air ataupun satu kepala perigi sebagai saliran tu. Dia tengok air jatuh banyak, air hujan. Bila air hujan jatuh, dia ikut air hujan. Air hujan ni tuan-tuan, dia mengalir
sehingga sampai kepada satu benda. Dalam banyak-banyak benda dia masuk ke satu benda. Kemudian bila masuk ke benda tu, dia tengok seorang lelaki. Orang ni pula, orang yang ikut awal tadi. Bila tengok lelaki ni, dia pun tanya lelaki ni, awak ni nama siapa? Dia kata, kenapa awak tanya saya nama saya? Kata dia, memang saya tanya nama awak. Akhirnya bila dia beritahu, nama yang orang tu bagi tahu sebiji memang setepatnya apa yang dia dengar tadi. Lalu dia pun tanya, awak yang buat kerja baik apa ke? Tak ada, saya orang biasa je. Tak mesti awak buat baik. Tak ada, saya tak buat baik apa-apa, saya orang biasa. Tapi kenapa macam ni berlaku? Adakah ada awak buat apa-apa dengan hasil yang awak dapat ni? Dia kata, saya biasa je. Duit yang saya dapat daripada hasil kebun saya ni, saya bahagikan kepada 3. 1/3 saya guna untuk urus berkenaan dengan apa yang saya katakan tadi, berkaitan dengan kebun, baja, benih, upah orang, saliran. 1/3 saya guna. 1/3 saya guna untuk saya makan. 1/3 lagi saya guna untuk saya makan, keluarga saya, isteri saya, anak saya. Yang 1/3 lagi saya guna untuk fakir miskin yang ada di kampung, di taman, di tempat saya. Oh, itu betul. Maknanya apabila dia guna cara betul, bantuan Tuhan datang. Bahkan dia ada portion yang baik. Kayamu sebelum datang fakir. Wa faragaka qabla syughlika, masa lapangmu sebelum sibuk. Orang kalau sibuk tak cukup masa, tak cukup tanam, tak cukup waktu, tak cukup saat, minit, jam. 24 jam tu kalau boleh jadi 48 jam. Sebab terkejar-kejar kepada masa. Ambillah masa lapangmu sebelum datang sibuk kamu. Bila sibuk susah. Masa mana kita sibuk? Tuan-tuan, kita ni cara apa? Relax berada. Relax berada. Syaitan nak baca Quran tak? Biasa baca apa Quran biasa. Pada malam Jumaat. Jadi pada masa itu kita banyak masa lapang. Masa lapang dihubungkan dengan ibadat. Maknanya kita tak ibadat, kita jadi lapang lah masa. Bukan tak ada kerja. Okey. Masa mana kita gaduh, kita nak sibuk sangat masa kita. Apabila kita tahu kita tak ada masa dah, melainkan itu saja masa. Kalau kita tahulah kita mati bila, masa itu tak ada masa. Syekh kita mati 20 bulan, Allah. Pada masa itu ambil cuti, duduk dalam surau ni, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Puasa siang, makan minta. Sebab kita tahu masa itu. Masa itulah kita rasa tak cukup. Allah sikitnya masa. Makin kita nak buat, makin sikit, makin ni tak selesai itu keadaan. Jadi ambillah masa lapang kita sebelum datang sibuk. Ada masa sibuk kerana kita tak sempat pandai. Orang nak pergi kemuka, nak pergi pula mengaji. Orang kata, mak, kau dapat pergi kemuka ni tempoh 2 hari saja lagi. Dengar sahaja sampai 2 hari itu, segala program itu di cancel. Dan nak buat persediaan, nak beli ni, nak beli tu, nak selesai ni, nak selesai tu, nak bayar ni, nak bayar tu, nak pergi sini, nak pergi situ. Sehingga hari nak bertolak tidak selesai lagi. Besar pula kelima orang. Tolong ni, hak ni tolong ni, hak ni tolong ni. Jadi tak cukup masa. Tapi masa kita relax, kita biasa selesai. Sebab itu ada masa lapang, fikir.
Silap kita masa lapang itu dia. Masa susah dia jadi susah, tak jadi. Wahayataka qabla mautika, ambillah masa hidup kita sebelum datangnya masa kita uzur, kita mati. Pada masa itu kita tak ada apa dah. Ambil masa lapang. Apa benda yang masa hidup ni, apa benda yang kita nak? Kita hidup lama tak tuan-tuan? Tak lama. Berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ekstra ada bonus 80 tahun, 90 tahun letih lah kita. Pada masa hidup kita banyak menyusahkan keluarga, anak cucu kita. Dia pun jadi kata Allah, apalah ni, tak mati-mati, ingat mati dah kata dia. Jadi susah kita tuan-tuan. Saya nak sebut di sini macam mana orang zaman dulu begitu prihatin tentang masa mereka. Sebab kita hidup sekarang, tuan-tuan, nak kerja tak habis, nak kerja tak habis. Dan sistem yang berlaku kadang-kadang menyebabkan kita ibadat tu jadi sedikit, kekangan tu jadi banyak. Ini yang berlaku. Saya selalu suka contoh mudah. Ibarat maklum atau pada maklum dengan orang kerja pejabat. Orang yang kerja bersistematik. Kebanyakan yang kerja di jabatan, di sekolah baik, swasta baik, kerajaan baik, dia masuk ke 8 hari, 8.30 atau 9. Dia balik pukul 5 petang, 5.30 atau pukul 6 atau 4.30. Begitulah 8 jam saja kerja. Bila dia kerja, sebelum dia pergi tu pukul 6, pukul 5 dia bangun dah, selesaikan diri dia. Kalau dia makan, minum, isi sebab nak hantar anak sekolah gini. Tu pergi kerja. Balik tak balik, kalau ada meeting sikit-sikit, kadang-kadang lajak, capur pula trafik jam, 6.30 baru sampai. Kadang-kadang betul semua sekali, letih dah. Bakar malam, tengok berita, tunggu isyak, lepas tu mula nak tidur balik. Maka begitulah rutin harian. Rajin-rajin sikit, sebablah masjid, tak berapa nak rajin, capur letih, tak lagi dah, setakat tu. Tiap hari macam itulah selama 5 hari seminggu. Masuk hari Sabtu, Ahad pula aktiviti yang keluarga dia minta. Nak ajak pergi Jaya, nak ajak pergi Jaya Disco, nak ajak pergi Tesco, nak gini-gini, habis. Hari Jumaat, hari Ahad pun sama kadang-kadang. Jadi hidup kita seminggu macam tu. Masa ke masjid, ke surau bala tak banyak. Masa mendengar tak banyak, boleh bilang. Dalam seminggu tu 3 kali je. Tu mujur tu rajin lah tu ustaz. Kalau jadi malah tu setahun 2 kali. Tu tengok masa. Dan kerja dia macam ni, makin dia dapat naik pangkat, lagi besar, lagi sibuk pula. Akhir sekali masjid entah ke mana, dia entah mana. Syekh, mayang dalam pejabat boleh. Betul juga. Di mana-mana boleh sembahyang, tapi Islam suruh ke masjid, dia suka. Tapi habis masuk itu. Nak kata kaya nak ada juga, kadang-kadang lebih kurang kok. Beli rumah hutang, beli kereta hutang. Tu nak kata kaya sangat. Bukan kalau dia kerja tu dia jadi dia kaya betul-betul. Tak. Kalau lepas makan je, kadang-kadang tak lepas kok. Tak lepas. Kaya sangat. Yang kedua pula, saya contoh macam waktu kerjanya apa? Kerjanya cukup remeh. Nama kerjanya ialah jual nasi lemak. Jual nasi lemak. Bangun pukul 4.30. Bangga bangun, masak 2 periuk, pukul 5.30 siap. Sebab bukan dia masak masa tu, dia masak memang masa tu, tapi barang-barang tu siap dah.
5:30 siang. Sempat pula sembahyang sunat. Sembahyang dia buka pernah letak dah dalam bonet kereta. Pergi ke masjid, ke surau, parking dulu situ, sembahyang. Ngam-ngam tu bila qomat dia pun sampai sembahyang. Waktu ke depan, Allah di belakang, maklum di belakang. Sembahyang. Sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun subhanallah, angkat tangan semua. Itu taklah zikir banyak sangat, taklah, sebab dia ada agenda lain. Tapi yang sembahyang. Sudah sembahyang, terus dia pun pergi di paling simpan. Simpan 3, simpan 4 kapal. Dia pun bukalah meja satu. Startingnya lebih kurang pukul 6:30. 6:30 set up sikit-sikit. Maklum tukang bubuh, maklum tukang buku. Pukul 7 dapatlah 2-3 buku. Kemudian orang boleh datang. Kerana nasi dia buat sedap, dia jadi orang tak kuat sembahyang. Ni okey. Jadi pukul 8:30 selesai. Nega selesai dalam 8:30. Pukul 9 tu boleh minum air dah tutup. Boleh balik, boleh pergi pasar. Hasil untung RM600. RM200 untuk modal beli barang, kalau beli beli juga, beli. RM100 maklum ambil, RM100 maklum ambil. Pandai-pandai lah, pandai-pandai lah. RM200 100 buat sedekah haji, 100 buat belanja dan sedekah sikit walaupun RM1. Pukul 11 dia rumah dah. Tidur dah. Bukan. Pukul 12 bangun kawan ni sembahyang duha ni maklum duk masak nak makan. Pukul 1 boleh pergi masjid surau. Duduk coba molek ada. Apa pada tu pukul balik surau makan. Sudah makan lehat begini baca Quran, tengok berita sikit-sikit. Pukul 4 pergi pula ke surau. Sembahyang pula masuk sembahyang. Tunggu sembahyang. Sudah sembahyang, ajak kawan minum, makan roti canai, kena pada petang-petang sikit-sikit, balik betul-betul tengoklah apa yang patut diam-diami. Kemudian pukul 6:30 siap-siap ajak pula maklum pergi masjid. Pergi surau pula, pergi dengar pula. Pukul 9 balik, pukul 10 tidur dah. Hidup tu kita nampak hak yang ini dia buat sendiri, dia taklah payah sangat. Tapi tenang hidup. Tak ada ketua jabatan ke maklum timbalan ketua jabatan. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada tekanan apa-apa. Bil dia apa? Hari ni ada bil, bayar. Selesai masalah. Mana ni? Kadang-kadang bila hidup macam ni nampak hidup. Yang kita bina hidup daripada pagi sampai petang sampai malam ni saya tak kata tak boleh kerja lah masa hidup. Tetapi kat mana bahagia akhirat kita? Kat mana kehidupan kita? Tak selesai daripada pagi sampai petang sampai malam. Ada orang tu pula suami isteri kerja. Nak pecah nak ambil umur 60 tahun. Dua-dua nak umur 60. Dan 2 tahun bersama dengan bini, mati bini. Besar. Dia pun tak berkenal sangat begini. Ya, masing-masing sibuk kerja. Yang ini yang kita takut sangat. Saya nak sebut macam mana cara orang soleh sama dulu yang dia punya masing-masingnya. Sebab kita ni hak kerja buat ni kita tak heran dah. Workaholic ni kita tak heran. China pun buat dari kita, Jepun pun buat dari kita, Korea pun buat dari kita, orang-orang setengah bangsa lain buat dari kita. Itu kita tak heran sebab keperluan itu. Tapi kita nak tengok
portion bahagian akhirat kita. Saya sebut mula-mula kita ambil tentang pembelajaran. Apa yang dinyatakan oleh Al-Bayruni. Bayruni nama sebenarnya Abu Raihan Al-Bayruni. Al-Bayruni kata Syekh Abdul Halim Mahmud, tokoh tasawuf terkenal Syekhul Azhar. Dia menukilkan daripada Gustav Le Bon, berkata Abu Raihan Al-Bayruni ini sebenarnya dia lebih hebat daripada Socrates, daripada Aristotle, tokoh falsafah Greek lama. Macam mana seorang tokoh ulama saleh lebih hebat daripada Aristotle, Socrates? Macam mana cara dia? Umur dia 78 tahun. Umur dia 78 tahun. Masa tu nak mati dah, ngak-ngak dah. Nak mati, sakaratul maut, dalam keadaan nak mati. Datang kawan-kawan dia, tengah sedar sikit, dia nak ajak kawan dia bincang isu berkenaan dengan hukum pesaka nenek. Macam mana dia dapat saham yang dia dapat, asabah ke nas tu fardu ke apa semua. Lalu orang pun tanya dia, Syekh, awak ni tua, nak mati le, apa tu sibuk sangat nak bincang benda macam ni? Dia kata apa? La an alqallaha alima khairun min an alqahu jahila. Bahawa aku bertemu Allah dalam keadaan alim dalam satu-satu ilmu tu jauh lebih baik daripada aku bertemu Allah dalam keadaan jahil. Kata orang sedang bincang tu, orang keluar daripada situ, orang dengar dia tersedak, mati. Sakarat maut. Apa makna? Nak mati le pun belajar lagi. Nak mati le pun belajar. Ayyub As-Sakhtiyani, guru kepada Imam Malik, orang tanya dia, wahai Syekh, awak ni ulama besar Madinah, apa yang awak nak buat kalau Allah cabut nyawa awak masa tu? Kata dia, aku nak kalau boleh aku sedang belajar ini. Sebab dia tahu betapa besarnya fadilah pahala belajar ini. Ini contoh. Abu Yusuf belajar dengan Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf ni siapa tuan-tuan? Abu Yusuf ni adalah ketua hakim negara zaman kerajaan Abbasiyah. Ketua hakim negara bukan negara, dulu dia panggil daulah, khilafah. Syam, Syria, Jordan, semua sekali itu, Iraq, bawah dia jajahan luar. Abu Yusuf ni dia bermulazamah dengan Abu Hanifah selama 17 tahun dia belajar. Daripada kecil sampai jadi ulama besar belajar. Setengah kata sampai 29 tahun belajar. Dan peliknya, anak dia mati, dia tak hantar anak dia ke kubur. Bahkan dia wakil kepada jiran dan keluarga sebab dia nak sibuk belajar. Kita kalau buat malu habilah, bukan anak mati, anak sihat pun tak pergi. Anak sihat pun tak pergi belajar, anak mati lagi lah tak pergi belajar. Ini kadang macam mana ni orang zaman dulu fikir. Sedangkan dia bintang, dia ulama terkenal. Syekh Badruddin Al-Hasani meninggal dunia 1935, ulama besar yang menghafal Quran ketika usia 7 tahun dan hafal lebih daripada 12,000 bait syair, madah syair dalam bahasa Arab, menghafal Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Sittah. Macam mana beliau menggunakan sepenuh masanya untuk baca, study, nak tambah ilmu, belajar sehingga akhirnya menjadi ulama terpilih. Syekh Mahmud Muhammad Rashid Al-Abbas
dikatakan beliau belajar dengan Syekh Badruddin Al-Hasani yang saya sebut tadi tu 40 tahun dia duk belajar ilmu. Orang tanya dia macam mana kau belajar sampai tahap tu. Dia tetap belajar 40 tahun belajar ilmu. Bila kita tengok macam ni luar biasa. Kita ambil seterusnya hak jenis mengajar. Hak tadi hak belajar, hak mengajar. Abu Yusuf contoh tadi, ulama yang kita baca anak murid Abu Hanifah. Dia mengajar sehingga ada seorang anak murid dia namanya Ibrahim bin Jarrah datang ziarah Abu Yusuf dalam keadaan sakit, tak sedarkan diri, nak mati, sakaratul maut. Ketika mana dia sedar, dia tengok Ibrahim, dia pun ajak Ibrahim bincang dalam isu fiqh. Lalu kata anak murid dia, tu guru dah ayah nak bincang lah, tu guru dah bersihat ni, uzur nak atila dah. Dia kata apa, tak apa, kita belajar, kita bincang, kita muzakarah. Sebab dengan ilmu tersebut akan memberi manfaat kepada orang selepas kita untuk datang di syurga. Tengok, hebat. Begitulah tokoh yang lain di mana mereka ni amat rajin untuk mengajar ilmu, luar biasa. Baik. Seterusnya membaca pula. Mana kita ni kena ada budaya suka membaca. Kita tengok ulama-ulama sama ada Buah, Saleh sama dulu macam mana membaca. Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ni tuan-tuan tahu siapa? Seorang tokoh bermazhab Syafi'i. Namanya Fakhruddin Ar-Razi atau disebut Al-Fakhrur Razi. Pengarang kitab Mafatihul Ghaib, tafsir yang terkemuka. Alim, Rabbani, cukup hebat. Ar-Razi ni orang mana? Orang Khawarizm. Khawarizmi, kita jadi mana-mana tempat dekat utara Iran. Dia ni orang yang kaya, tuan, kaya. Dan dia ni orang yang cerdik dan boleh mengkaryakan banyak karya ilmiah, tafsirnya, usulnya. Dan orang yang terkenal dengan sifat warak dan zuhud. Zuhud bukan maknanya tak boleh kaya. Orang yang baik zuhud. Nak jadi cerita dia difitnah, sehingga orang mengadu kepada raja seolah-olah dia ini nak rapah jawatan raja, sedangkan dia jauh sekali. Dia dibuang negeri ke mana? Ke Ghaznah. Ghaznah ni ke mana? Kalau kita kata Ghazni. Ghazni ni di mana? Bekas salah satu jajahan kerajaan Soviet Union, Rusia. Dekat sana. Ar-Razi ni orang yang hebat. Tuan-tuan tahu, dia ini pernah berkata, aku sangat kesal kerana tidak mengulang kaji ilmu semasa makan. Masa dan usia itu mahal harganya. Kalau boleh masa makan juga nak baca. Dia malas duduk saja, nak belajar, nak study. Ini dia. Kadang-kadang kita ni bukan budaya. Bukan budaya. Budaya baca ni bukan. Jadi akhirnya mudahlah orang kelentong, orang menipu kita mudah baca. Jadi kosong. Bila kosong, inilah yang jadi masalah. Kita tengok Ibn Khaldun, seorang sastrawan dan penyair yang cintakan ilmu. Walaupun dilantik menjadi menteri oleh Khalifah Al-Mutawakkil, dia selalu membaca. Bahkan beliau menyimpan khazanah ilmu dia dalam stokin dia. Ada bukan? Apa ni kata orang? Kain yang dibawa. Apabila menuju ke tandas ataupun masjid, beliau mengeluarkan khazanah ilmu beliau dan membaca sambil berjalan.
Sungguhnya tiada waktu yang beliau gunakan selain lagi membaca. Jadi menteri dah, baca lagi. Kalau kita tak ada lah, orang panggil YB, nak temu banyak, mana sempat baca. Sebab itu kalau kita tengok, jarang pemimpin dunia bila dia jalan dia pegang buku. Ada tapi tak ramai. Tengok hebat. Bila pegang buku baca, payah. Ini orang macam ni payah kita nak terpedaya. Bukan sekadar baca, termasuk baca ayat Quran. Dau at-ta'i, tak kala sedang potong roti, nak ajak orang-orang makan, dia boleh baca 50 ayat. Masa potong roti saja dah baca 50 ayat Quran. Ni bab baca-baca ni tuan-tuan, kita tengok hebat. Syekh Ali Tantawi, siapa dia pernah pergi Makkah zaman dulu, dalam tahun 80-an, 90-an, dia akan tengok ada seorang tua dekat dalam TV, dekat nak buka puasa, tua dah, orang Syam, Syria, tapi dia di Saudi. Dia mengajar. Orang ni tuan-tuan, dia mengajar tak lama, 15 minit ya. Tapi setiap kali dia mengajar, dia ada ilmu baru. Orang dapat maklumat baru. Rupa-rupanya perangai dia 10 jam sehari kerjanya untuk baca. Dah dia baca berapa hari dah? 10 jam sehari. Dia baca dah 50 tahun. 50 tahun 10 jam sehari. Maknanya kalau dia buat PhD tu 50 PhD boleh buat. Bukan satu. Rajin baca. Baik. Al-Jahiz, beliau pernah mendengar Al-Hasan Al-Lu'lu' berkata, selama 40 tahun aku tak pernah berehat pada waktu siang, tidur pada waktu malam ataupun berbaring, melainkan di atas dadaku ada buku. Lepas buku ni Allah rajin sangat. Syekh Said Hawa, ulama besar daripada ulama sufi tasawuf Syria, mengarang tafsir. Beliau dikatakan membaca 60 halaman bagi setiap 1 jam. Maknanya seminit selang. Rajin ni baca. Ini bab hak jenis buat baca. Kita ambil pula hak jenis menulis karya. As-Simsini sebagai Syekhul Mufassirin, Ibnu Jarir menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Dia tulis antara Zuhur dan Asar. 40 helai sehari duk tulis, 40 halaman sehari duk tulis ilmu. Siapa? Penghulu ahli tafsir. Apa mana tuan-tuan? Mereka ni loba jaga masa. As-Sarkhasi digelar sebagai Syamsul A'immah, masuk penjara, bermazhab Hanafi, kena penjara di Bar Zujon dekat Turki sebelah sana lah, di mana dikatakan masa dalam penjara beliau telah mengkaryakan sebuah buku yang mana buku tersebut mengandungi 30 jilid tebal. Sehingga apa? Bila dia sudah selesai buku dia kata, selesailah syarahan Berhubun Al-Aqrar yang mengandungi pelbagai rahsia dalamnya. Ia disiapkan oleh seorang tahanan yang dikelilingi oleh banduan-banduan. Dia ambil masa. Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Macam mana beliau seorang ulama yang terkemuka, mengarang banyak kitab termasuk kitab Al-Mantiq, selesai dalam penjara. Dan ini juga menunjukkan mereka tak pasti masa. Ubaid bin Yaish berkata, selama 30 tahun aku tak pernah menyuap makanan dengan tanganku pada waktu malam.
Tetapi saudara perempuan kulah yang membantu menyuapkan aku, kerana aku sibuk menulis hadis. Kalau sehari itu kita kata buat lolok-lolok. Oh, buat sampai dia tahu sampai dia nak layan ke kau, makan surat semua tu. Itu maknanya lomba. Kita taklah masuk menulis sangat, tuan-tuan. Kita ambil spesifik untuk kita, iaitu antara lain amal ibadat. Macam mana orang zaman dulu buat beribadat? Al-Mu'ammil bin Hasan berkata, Sulaim Ar-Razi terkenal sebagai ulama yang mementingkan masa dan ilmu. Beliau juga warak dan kuat ibadat. Sulaim Ar-Razi tak pernah meninggalkan sedetik waktu pun tanpa faedah. Contohnya apabila beliau mengasah pensil, mulutnya terkumat kamit zikrullah atau baca Quran. Ini orang yang hebat. Ibn Asakir ni kalau tuan-tuan pergi Syria, dia ada kubur pelik, tuan-tuan. Ada satu tempat perkuburan, di situ ramai sahabat mati, dikebumikan. Ulama ramai, tokoh ramai. Salah seorang ni Ibn Asakir. Ibn Asakir ni, tuan-tuan, kubur dia sekarang ni atas jalan kayu. Orang buat jalan, tepi kubur dia buat tinggi. Jadi tengah tempat kubur tu kubur Ibn Asakir. Bila nak buat jalan, kena langgar kubur Ibn Asakir. Entah macam mana mereka kata tak boleh ni untuk berusaha ni. Lalu mereka buat arang baru. Jadi kubur dia ada tengah. Lalu inilah Ibn Asakir rahimahullah ta'ala. Mazhab Syafi'i mati lama dah, dalam 400 tahun lepas. Ibn Asakir ni seorang yang begitu memelihara solat berjemaah dan membaca Quran. Dalam alim, beliau khatam Quran pada setiap hari Jumaat dan pada setiap hari pada bulan Ramadan. Pada setiap hari Jumaat ni maknanya seminggu sekali khatam Quran. Bila datang Ramadan, setiap hari dia khatam Quran. Orang yang hebat. Ibn Asakir sentiasa beretika di masjid dan banyak melakukan ibadat sunat serta berzikir. Tengok, seronok kita tengok zikir banyak. Baik. Seorang ulama dan ahli tasawuf Syam yang terkenal namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ni dikatakan menekuni ibadat. Dia banyak qiyamul lail, dia banyak zikrullah, dia banyak bertasbih, dia banyak baca Quran. Dikatakan beliau bertasbih zikir 40,000 kali sehari. Sehari 40,000 kali sehari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nak cerita pelik ni, tuan-tuan. Bila dia mati, orang letaklah atas berbaringan untuk mandi mayat. Letak mandi mayat. Pemandi itu tengok terkejut. Pasalnya jari jemarinya bergerak, seolah-olah sedang memegang butir-butir tasbih duk tasbih dulu. Tapi larilah, kan kita tak lari dah. Dia bocor matu macam-macam lah, atu raya ke apa. Masih lagi tangannya, jarinya bergerak untuk nak tasbih. Pelik, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab masa dia hidup dia banyak pegang butir tasbih. Macam kita lah masa kita hidup, kita banyak pegang remote control Astro. Mak nak tengok MasterChef, bapak nak tengok bola, anak nak tengok kartun. Jadi masalah. Akhirnya tambah TV je, 2T je orang lagi, sebiji je orang. Ini masalah. Ini hak kuat belajar. Kita tak masuk stage yang tinggi. Apa dia? Jenis ngapa banyak.
Kalau kita baca hak ini mengapa banyak ni, kita akan tengok macam mana tokoh-tokoh zaman dahulu yang sentiasa menghafaz ilmu. Saya sebut sebahagian macam mana mereka ni rajin menghafaz ilmu. Baik. Imam Ibrahim bin Umar Al-Ja'bari menyatakan Imam Asy-Syatibi begitu cerdik, tepat dalam menafsirkan mimpi, baik dalam penyusunan nazam syair, rendah diri, berkepimpinan dalam perkara kebaikan, mempunyai hati yang bersih dan banyak karamah. Mengapa banyak orang? Hebat. Imam Az-Zahabi berkata beliau Imam Allamah yang begitu pintar, menguasai banyak ilmu. Dan Imam Ibn Al-Jazari berkata kepada Imam Syekh ini, beliau adalah imam besar dan begitu menakjubkan dari segi hafazan. Hafal. Imam Syafi'i kita tuan-tuan hafal banyak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal banyak. Mereka hafal dia. Kalau kita tengok luar biasa, saya tak nak bincang apa tu apa. Bila kita tengok keadaan macam ini, maknanya mereka menjaga masa. Mereka buat kita nak jadi ahli ibadah dah. Jadi kita banyak ibadat, zikir ke, baca Quran ke, kita akan rasa seronok. Saya sebut satu buku namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang ku kenali. Ku tu bukan maknanya tengku, tak saya lah, aku maknanya yang ku kenali. Buku ni saya buat baru 2 bulan selepas dia mati ya. Mati bulan Mac. Jadi saya fikir dalam buku ni, tuan-tuan tahu macam mana hidup dia. Luar biasa. Luar biasa. Anak dia cerita, di rumah dia tu dia ada bilik. Tidak aku masuk dalam bilik dia seorang-seorang, melainkan aku tengok dia ni sama ada membaca, sama ada menulis, sama ada zikir, sama ada baca Quran, sama ada solat. Jarang sekali bila aku masuk dalam bilik dia, aku tengok dia tidur. Kalau kita masuk tengah tengok TV, dia ataupun tengah main Facebook. Ala anak-anak kita Facebook, baca buku tak, baca muka buku mau. Kita suruh baca buku, dia baca muka buku kata. Jadi saya bersalah baca. Ini tokoh-tokoh mengajar kepada kita, tuan-tuan, sebenarnya masa amat penting. Rugi kalau kita biarkan berlalu. Kalau saya nak cerita kisah satu-satu bab ibadat, bab sembahyang, bab ni memang banyak lagi lah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah apa yang saya nak sampaikan. Dan sebahagian buku-buku itu ada sahabat kita bawa di situ tu, untuk boleh tengoklah apa yang terbaik berkenaan dengan demi masa dan hebatnya hafazan Quran ini, puasa hafazan. Susulan daripada buku Puasa Ikram. Sekadar itu, mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din, alimna at-tawhid, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu